5.2. Dalam 5.2, kita akan membincangkan mengenai fitohormon. Apakah itu fitohormon? Fitohormon sebenarnya adalah hormon tumbuhan. So, hormon tumbuhan, sebenarnya hormon ini adalah apa? Hormon adalah bahan kimia. So, kemudian kita akan tengok ada 5 jenis fitohormon yang kita akan bincangkan. Pertama, kita ada oksin. Kita ada gibberellin, kita ada sitokinin, asid absisik dengan etilina. Yang paling famous antara 5 ni adalah oksin, sebab oksin ni ada ia akan terlibat dalam pertumbuhan. Dan juga ia ada kaitan dengan fototropisme dan geotropisme. Kemudian kita ada gibberellin, sitokinin, asid absisik dan etilina. So, etilina ni unik sikit sebab etilina ni adalah fitohormon yang ada dalam bentuk gas dan ia terlibat dalam buah menjadi masak. Asid absisik ni pula uniknya adalah untuk merencatkan pertumbuhan. Jadi kalau ada biji benih, ia tetap dalam keadaan normal. Maksudnya tak ada pertumbuhan pucuk ataupun pertumbuhan akar. Okey, kemudian kita teruskan tau. Okey, nanti kita akan membincangkan peranan oksin dalam 2 jenis tindak balas. Pertama adalah fototropisme, kedua adalah geotropisme. Dalam fototropisme, foto ni rangsangannya adalah cahaya. So, yang mana satu yang akan memberi gerak balas positif adalah fototropisme. Jika akar ini adalah positif geotropisme. So, kita teruskan. Apakah itu fitohormon? Fitohormon tadi kita dah bagi tahu. Fitohormon adalah hormon tumbuhan. So, hormon ni apa? Hormon ni adalah bahan kimia. Bahan kimia yang apakah kesannya? Ia akan merangsang atau menyelaras gerak balas. Apakah yang dimaksudkan selaras? Selaras maksudnya setiap rangsangan akan menghasilkan gerak balas yang betul. Macam cahaya. Cahaya gerak balas dia, siapa yang suka cahaya? Pucuk. Kalau tarikan graviti, siapa yang suka tarikan graviti? Which is akar. So, itu yang kita panggil sebagai selaras. Dan fitohormon ini sebenarnya ia dihasilkan dalam organ tumbuhan yang tertentu. Okey, kemudian fitohormon ni macam mana diangkut dekat organ tertentu itu? Ia melalui phloem. Tadi kita dah kata fitohormon ni ada 5 jenis. Kita ada oksin, yang paling famous oksin, gibberellin, sitokinin, asid etilin, asid absisik dan etilina. So, etilina ni yang bagi buah cepat masak. Yang ni jadi merah. Okay. Now, seterusnya. Okay, kalau yang ini saya suka awak tengok buku teks tau. Dalam buku teks awak muka surat 103. Nah, dalam 103, okay, apakah fungsi utama oksin? Fungsi utama oksin ni sebenarnya oksin ni ada banyak fungsi tau. Ia boleh terlibat dalam percambahan akar adventitus ni adalah akar sisi. Kemudian merencatkan keguguran buah dan juga merencatkan pengeluaran tunas sisi. Tapi saya ambil yang paling utama. Oksin ni, fungsi oksin yang paling utama sebenarnya ia merangsang pertumbuhan. Okay, ia merangsang pertumbuhan. Sekejap, saya tambah sikit. Merangsang pertumbuhan dan pemanjangan sel. Di mana? Di akar dan pucuk. Kepekatan oksin yang tinggi di pucuk akan merangsang pemanjangan sel. Tetapi kepekatan oksin yang tinggi di akar akan merencatkan pemanjangan sel. So, gibberellin pula. Apakah itu gibberellin? Gibberellin adalah fitohormon yang menggalak pembahagian dan pemanjangan sel batang. Sitokinin pula. Sitokinin pula dia joint venture dengan oksin. Ia merangsang pembahagian dan pemanjangan sel akar di batang dengan kehadiran oksin. Dan absisik yang keempat merencat pertumbuhan. So, maksudnya dia nak bagi jika kita ada biji benih tu dalam keadaan dorman. Ia tak akan tumbuh pucuk dan juga akar. So, ni tak ada. So, ini fungsi siapa? Ini fungsi asid absisik. Kemudian etilina. Etilina ia merangsang pemasakan buah. Okay, right. So, seterusnya peranan oksin dalam gerak balas. Peranan oksin dalam gerak balas, ada 2 gerak balas yang melibatkan oksin, which is satu rangsangannya adalah cahaya, which is fototropisme. Kedua adalah geotropisme. Okay, now saya pakai buku teks je tau. Okay. Dalam buku teks awak pada muka surat
104. Kalaulah awak tengok dalam buku teks muka surat 104. Okey, kita ada 3 jenis eksperimen. Eksperimen yang pertama di sini, sekejap saya cuba tukar pen ni. Eksperimen pertama di sini, dia buang hujung kleoptil. So, yang ini ni kita panggil sebagai kleoptil. So, hujung kleoptil ini dibuang. So, bila dibuang, tiada pemanjangan. Tak ada pemanjangan. Tetapi, bila kita tambah yang tadi ni, okay, kita letak balik, okay, pertumbuhan tu berlaku. So, kesimpulannya kita nak kata oksin dihasilkan di bahagian hujung kleoptil. Okay, so eksperimen pertama dia nak membuktikan oksin terhasil di hujung kleoptil. Eksperimen kedua ni pula. Eksperimen kedua, sama dia potong bahagian kleoptil tu. Tetapi, dia letak agar. Kemudian, okay, oksin ni, dia boleh meresap dekat agar. Macam mana saya boleh tahu? Sebab, bila kita tak letak kleoptil, kita hanya letak agar saja atas ni. Pertumbuhan tetap boleh berlaku. So, kesimpulannya kita nak kata oksin ni boleh meresap. Okay, daripada kawasan kepekatan tinggi ke kawasan kepekatan rendah. Eksperimen ketiga. Eksperimen ketiga ini, okay, kita nak tengok. Okay, sama juga tadi kan. Kita potong kleoptil. Lepas tu kita letak ke agar. Tetapi kali ni kita letak agar tu sengit. So, bila sengit, maksudnya kepekatan oksin tu tak sekata. Dia dekat bahagian ni je lah. So, ia akan menyebabkan kleoptil tu membengkok. Kenapa? Disebabkan kepekatan oksin tidak sekata. So, kepekatan oksin tidak sekata, pertumbuhan juga tidak sekata. So, dalam gambar rajah 1.0 ni, sebenarnya tak susah. Muka surat buku teks muka surat 104 ni, awak fahamkan gambar rajah 5.2. Dalam buku teks 5.2. 5.4, sorry, 5.4. Okay, so ini tadi kita dah kata. So, kesimpulannya dalam eksperimen ini kita nak kata oksin dihasilkan di hujung kleoptil. Hujung kleoptil tu sebenarnya bahagian zon apa? Sebenarnya zon pembahagian. Kemudian, oksin tu bergerak secara resapan. Kenapa resapan? Sebab ia bergerak daripada kawasan kepekatan tinggi ke kawasan kepekatan rendah. Dan juga jika kepekatan oksin tidak sekata, pertumbuhan juga tidak sekata. Ia hanya berlaku di kawasan kepekatan yang tinggi. Alright, so seterusnya, peranan oksin dalam gerak balas tumbuhan. Yang ini dalam buku teks awak adalah pada muka surat 105. Yang ini cahaya. So, cahaya, nama gerak balas ni adalah fototropisme. Okay, now, dalam tindakan ni kita ada 5 jenis eksperimen. Pertama adalah kawalan. Ini adalah pertama, kawalan. Kedua, kita potong kleoptil tu. Ketiga, kita tak potong tetapi kita letak objek legap. Maksudnya tak dapat kena cahaya. Okay. Keempat, kita cover something tapi boleh kena cahaya. Dia boleh respon terhadap cahaya. Now, kelima, kita letak objek legap tau. Tapi kita bukan letak kat pucuk. Kita letak dekat bawah. Okay. Now, keenam, kita asingkan ikut blok agar. Kalau blok agar ni boleh berlaku proses resapan tau. Resapan masih boleh berlaku ni. Resapan. Tetapi kalau mica, resapan tak boleh berlaku. So, ini before. Hasil eksperimen after. Bila after, kita nampak di sini, kleoptil tu dia membengkok ke arah cahaya. So, kalau dia membengkok ke arah cahaya, ini sebenarnya kleoptil ni adalah bahagian pucuk. So, kita nak kata, yang ini kita kata pucuk adalah positif fototropisme. So, okay. So, kalau dia membengkok ke arah rangsangan itu cahaya, kita panggil dia sebagai positif fototropisme. Okay, tadi yang nombor 2 ni kita potong. Bila potong, tiada pertumbuhan. Ni tak ada pertumbuhan. Nah, yang ini kleoptil ni tumbuh ke atas. Okay, kenapa dia tumbuh ke atas? Sebab dia tak kena cahaya matahari. Bila dia tak kena cahaya matahari, dia tidak membengkok ke arah rangsangan.
So, dia tumbuh ke atas. Tetapi, yang nombor 4, nombor 5, nombor 6, ia membengkok ke arah cahaya. Maksudnya oksin ni, oksin ni meresap ke zon pemanjangan. Tetapi, bila dia dapat rangsangan itu cahaya, ia akan membengkok ke arah cahaya. So, yang nombor 4, nombor 5, nombor 6 ni kita kata sebagai positif fototropisme. Yang nombor 6 ni tiada pertumbuhan. Kenapa? Sebab resapan tidak berlaku. So, kesimpulannya, peranan oksin dalam fototropisme, jika pucuk itu terima rangsangan cahaya, ia akan bergerak ke arah rangsangan. Jika ia bergerak ke arah rangsangan, bergerak ke arah cahaya, kita kenali sebagai positif fototropisme. Ini adalah positif fototropisme. So, kesimpulannya, apakah itu oksin? Oksin adalah fitohormon yang dihasilkan di zon pembahagian. Sebab tu kita kata oksin dihasilkan di tisu meristem. Tisu meristem ni kita jumpa kat mana? Di zon pembahagian. Tisu meristem di zon pembahagian ini kenali sebagai apex, yang paling hujung. So, di hujung pucuk dan juga akar sebenarnya. Kemudian, oksin ini akan bergerak ke zon pemanjangan secara resapan. Okay. Now, so bila dia bergerak ke zon pemanjangan, ia akan menyebabkan batang menjadi panjang, pemanjangan batang, dan meningkatkan kadar pembahagian sel. Okay, so ini cantik sikit ni. Ini adalah daripada buku teks lama. Okay, so kesimpulannya daripada ni kita nak kata, pertama, oksin dihasilkan di meristem. Kemudian, kedua, oksin akan meresap daripada zon pembahagian ke zon pemanjangan. Dia akan meresap. Ini nombor 2. Nombor 3, kepekatan oksin yang tinggi akan merangsang pemanjangan sel. Yang ini dia tak kena rangsangan. Jika ada rangsangan, dia akan membengkok ke arah rangsangan. Tapi ini pucuk. Kalau pucuk dia suka cahaya, so dia akan bengkok. Okay, jika taburan oksin sekata, pemanjangan juga sekata. Okay, now, so seterusnya, pada muka surat 105. Okay, tadi kita dah kata jika dia suka cahaya, kita kata dia sebagai fototropisme. Jika dia suka graviti, kita kata sebagai geotropisme. This one lah. Tadi kita dah cerita pasal fototropisme. Sekarang kita nak membincangkan mengenai geotropisme. Dalam buku teks awak sebenarnya pada muka surat 106, geotropisme. Ini adalah geotropisme. So, dalam geotropisme, sama juga. Keyword dia sama. Oksin dihasilkan di tisu meristem. Kemudian, oksin akan meresap di zon pemanjangan. Kepekatan oksin tinggi di bahagian bawah. Sebab rangsangannya adalah graviti. Bila rangsangan graviti itu akan menarik apa-apa sahaja ke bawah. So, kepekatan oksin akan banyak di bahagian bawah. Kepekatan oksin banyak di bahagian bawah ini, okey, gerak balasnya berbeza. Jika di pucuk, kepekatan oksin yang tinggi, dia akan merangsang pemanjangan sel. Dia akan merangsang. Jikalau di bahagian akar, kepekatan oksin yang tinggi, dia akan merencat. Okay. So, bila kepekatan oksin yang tinggi di pucuk, dia akan merangsang pertumbuhan, pucuk ni akan membengkok ke atas. Manakala kalau akar, dia akan membengkok ke bawah. So, kalau kita tengok rangsangan ini adalah graviti, kita kata pucuk, okay, dia menunjukkan negatif geotropisme. Tetapi akar kita kenali sebagai positif geotropisme. Okey, ini tak payahlah. Ini tadi tu dah. Okey, so kesimpulannya berdasarkan graf. Okey, kepekatan oksin yang tinggi
akan merangsang pertumbuhan. Merangsang. So, maksudnya pertumbuhan berlaku. Pertumbuhan pun jadi tinggi. Tapi kalau untuk akar, nak berlakunya pertumbuhan, kepekatan oksin mesti rendah. So, pertumbuhan baru berlaku. Okay, right. So, praktis formatif 5.2. Nyatakan, namakan 3 contoh fitohormon. Kita ada 5 kan? Soalan minta 3. So, 3 kita ada oksin. Saya suka oksin lah kan? Paling glamour. Merangsang pertumbuhan dan pemanjangan sel. Etilina merangsang pemasakan buah. Giberellin merangsang pemanjangan batang. Mana satu yang merencat? Saya suka yang merencat. Yang merencat adalah sitokinin. So, sitokinin ini dia akan sitokinin pula. Asid absisik ini ia akan merencat pertumbuhan. Okey. Now, soalan nombor 2. Bagaimanakah oksin dapat mengawal fototropisme? Okey. Dalam keadaan gelap, tak ada rangsangan, awak teka, pucuk tu akan macam mana? Okey, pucuk tu dia akan bergerak tegak. Dia akan tegak. Kerana taburan oksin adalah sekata. Okey. Now, soalan nombor 3. Jika Encik Farid menjual apple di sebuah pasar, dia mengasingkan buah dah masak dengan belum masak. Awak rasa awak setuju tak dengan tindakan Encik Farid? Kalau saya setuju. Kenapa? Kerana buah masak ni menghasilkan etilina ni typo Okey. So, gas etilina ni mempercepatkan pemasakan buah. So, kita asingkan. Kalau kita tak asingkan, semua buah akan jadi terlalu masak dan cepat busuk. So, itu sahaja untuk topik 5.2. Thank you for your time. Maaf atas segala salah dan silap. Okay, bye.